Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kuliah kita ni dia tak ikut jadual pasal semua orang sibuk, kapal terbang jatuh dan macam-macam ni. So kita terpaksa ubah kepada hari yang bukan hari kebiasaan kita. Dan saya baru balik daripada Brisbane pagi tadi dan terus kuliah pada malam ni, dan kalau tidak akan terlepas untuk bulan 3. Saya tahu sebahagian orang sibuk nak pergi bercuti, ada yang sibuk kenduri dan ada yang sibuk kahwin. Terima kasih juga kerana sempat datang. Hadis yang berikutnya, datang depan sikit supaya Ustaz Zul dia duduk letih sikit. Ustaz Zul kena cari kursi belakang. Hadis yang berikutnya, wa an Muawiyah bin al-Hakam wa an Muawiyah bin al-Hakam As-Sulami radhiyallahu anhu qala baina ana usalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idh atasa rajulun minal qaum faqultu yarhamukallah faramani al-qawmu bi absarihim faqultu wa thuqla ummiyah ma sya'nukum tanzuruna ilayya faja'alu yadribuna bi aydihim ala afkhadhihim falamma ra'aytuhum yusammitunani lakinnani sakat. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه فوالله ما قهرني ولا ضربني ولا شتمني قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس وإنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت يا رسول الله إني حديث عهد بجاهلية وقد جاء الإسلام وقد جاء الله بالإسلام وإن منا رجالا يأتون الكهان قال فلا تأتهم قل ومنا رجال يتطيرون قال ذلك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم رواه مسلم. Agak panjang hadis ni dan kita insya-Allah akan baca bersama-sama. Wa an Muawiyah ibn al-Hakam As-Sulami radhiyallahu anhu. Muawiyah bin Hakam As-Sulami ini bukan Muawiyah bin Abi Sufyan, lain. Orang Melayu ramai yang tak ada nama Muawiyah kerana mereka sensitif dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Tapi sebenarnya ahli sunnah
tidak ada masalah dengan Muawiyah, walaupun Muawiyah bin Abi Sufyan, walaupun sebahagian beberapa ijtihad Muawiyah dalam isu antara dia dan Ali dianggap marjuh ataupun dianggap kurang kuat, namun semuanya menganggap bahawa Muawiyah berhasrat dengan hasrat baik, demikian Ali berhasrat dengan hasrat baik. Tapi ini bukan Muawiyah bin Abi Sufyan, ini Muawiyah Ibnul Hakam As-Sulami. Dia ahli Hijaz, orang Hijaz, dan datang ke Madinah. Dan Muawiyah bin Hakam As-Sulami tidak banyak riwayatnya. Ini satu-satunya hadis yang paling masyhur yang diriwayatkan oleh Muawiyah bin Hakam Ibnul Hakam As-Sulami, yang disebut di dalam Sahih Muslim. Yang lain ada satu dua yang tidak serius membabitkan Muawiyah. Ini Muawiyah Ibnul Hakam As-Sulami radhiyallahu anhu. Dalam hadis ni ada kisah dia juga. Kisah dia ketika baru menganut Islam. Baina ana usalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika aku bersalat bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakni Nabi menjadi imam. Nabi menjadi imam. Dan dia datang bersalat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza atasa rajulun minal qaum, bila dia pergi sembahyang, ada orang bersin. Hashim bersin, tak tahulah Hashim ke Ahmad ke, tak kisahlah. Tapi oleh kerana dia tahu, artinya dia dah tahu, menjadi satu sunnah ataupun amalan Muslim, bila dengar orang bersin, orang bersin kata alhamdulillah, kita kata yarhamkallah. Jawabnya apa? Yahdina wa yuslihu balakum. Adapun sebahagian orang kata yahdina wa yahdikumullah. Ini tidak ada riwayat yang kuat dalam masalah ni. Jawapannya yahdina wa yuslihu balakum. Jadi dan kita patut jawab. Kita patut kata Hashim, kita kata orang dia main-main kan. Dia tak kata Hashim, dia handsome aku. Dia kata Hashim Acik kan, dia bersin je, tak kisah dia bersin dengan version mana pun. Dia kata alhamdulillah, kita kata yarhamkallah. Cuma kadang-kadang kita ni lidah berat sikit, kata slow-slow yarhamkallah, kata yarhamkallah. Bagi dia dengar, boleh dia jawab, supaya bila dia jawab dia dapat pahala, walaupun tidak wajib, tetapi ia adalah sunnah. Sunnah. Ada orang bersin tengah semayang ni. Jadi faqult Muawiyah ibn al-Hakam kata yarhamkallah. Dia cakap lah. Okey, kita kena ada gambaran. Pada awal, semasa Nabi peringkat awal ajar para sahabat, bukan semua benda sahabat biasa, satu persatu. Bahkan pada peringkat awal solat, sahabat kadang-kadang boleh bersembang lagi. Kemudian baru Nabi larang, satu persatu Nabi perbetulkan. Maksud Islam datang satu persatu, dia kemaskinikan. Jadi kita tengok, takkan dia tak tahu, kerana bukan senang. Masa awal dia tengok boleh. Kemudian baru semua orang tahu bahawasanya semayang tak boleh cakap. Jadi tak boleh kata yarhamkallah. Sebelum saya nak pergi, saya nak sebut tentang pandangan mazhab. Oleh kerana di dalam hadis ni kita akan tengok Nabi kata semayang ni tasbih, takbir. Jadi Nabi kata la yuslihu fiha syai'un min kalamin nas. Semayang ni tak boleh ada perkataan manusia, maksud tak boleh sembang sama-sama kawan. Tapi kalau nak cakap antara kita dengan Allah tak apa. Tapi kalamun nas tak boleh. Maka di kalangan para ulama dalam mazhab Syafi'i menyebut bahawasanya kalau seorang dengar orang bersin, dia kata yarhamhullah, semoga Tuhan rahmat dia, tidak membatalkan salat. Sebab yang tu antara dia dengan Allah.
Tapi kalau dia pakai sirah khitab, maksud dia cakap yarhamkallah, semoga Allah merahmatimu, yang ni dilarang kerana dia bercakap dengan orang sebelah. Tapi kalau dia dengar orang bersin, kemudian dia sebut yarhamullah, diri dia antara dia dengan Tuhan, tidak membatalkan salat. Kerana cakap dengan Tuhan tak apa, jangan cakap dengan orang sebelah. Tapi tak apa, itu dia punya perbahasan fiqh dalam masalah. Ke depan ke tuan-tuan. Boleh naik atas pentas, berkongsi pentas, tak ada masalah. Faramani al-qawmu bi absarihim. Farama ni asalnya dalam bahasa literalnya lontar, tapi faramani al-qawm bi absarihim, orang yang duduk semayang, kaum yang bersemayang tu melontarkan pandangan mereka kepadaku. Maksudnya semua pakat geling tengok kat dia lah, semua geling tengok dia. Dalam sebagian riwayat yang lain dia kata apa, duduk tengok-tengok. Dan ini pun dalam riwayat ni juga dia sebut yang sama. Faqultu wa suqla ummiyah. Wa suqla ummiyah dalam bahasa Arab maksud wah ni aduhai ibuku kehilangan anak, kehilangan aku. Arab ni bila dia nak kata kat kita apa bahasa Melayu sebut kalau kata nanya macam mana Ustaz Masri nanya kau ni, Arab kata saqilat kau ummuk, Arab kata saqilat kau ummuk, maksudnya ibumu kehilangan engkau. Itu bukan maksud dia cerca, maksud dia meratapi kita. Saqilat kau ummuka ya Mu'adz, Nabi kata ibumu kehilanganmu wahai Mu'adz, Nabi kata. Maksudnya aduhai engkau wahai Mu'adz. Wa suqla ummiyah, dia kata aduhai ibuku kehilanganku. Jangan terjemah maksudnya aduhai akulah macam. Ma sya'nukum tanzuruna ilayya, apa kerja kamu duk tengok kat aku? Dia tanya orang yang duk tengok kat dia. Faja'alu yadribuna bi aydihim ala afkhazihim. Jadi mereka pun tepuk tangan mereka di atas paha mereka, supaya nak bagi syarat bahawasanya jangan cakap. Jadi kalau mereka cakap, jangan cakap, sama lah kan. Kerana pertama menunjukkan masa itu belum lagi syariat memperkenalkan pada mereka kalau orang salah kita tasbih subhanallah, imam salah subhanallah. Jadi sahabat tak ada, sahabat bagi syarat. Kalau mereka pun cakap macam cerita orang tua tu cerita, ada apa 3 orang pergi semayang, 4 orang pergi semayang. Jadi lantik 1 orang, 4 orang tu seorang pergi ke depan, tengah yang 4 tahu apa pandai, 3 duduk belakang. Ular lalu dia kata tu imam, ular tu imam. Proton Saga hitam WHY 4722, lampu tidak tutup. Dia memang auto, dia habis kuliah dia tutup. Tak, kalau siapa punya tu dia pergi tutup lah, melainkan dia jangka tak mati. Okay. Sekejap lagi abang. Ada cerita apa saya cerita tadi?
Kacau lampu ni. Ha? Ulang. Dia tu ulang Tok Imam ulang. Ulang Tok Imam ulang entah. Yang sebelah kata, kawan di sebelah kata, semayang jangan cakap. Yang nombor 3 kata, hang habang kat dia pun kira cakap juga. Kan? Kemudian Tok Imam pusing, Tok Imam kata, hampa 3-3 betai. Dia orang bagi syarat ke dia. Ramai pekat bang Falamma ra'aituhum yusammitunani lakinnani sakat. Ni bahasa dia payah sikit. Falamma ra'aituhum yusammitunani, apabila aku tengok mereka duk suruh aku bagi diam. Silent kan telefon. Okey. Apabila aku tengok mereka suruh aku diam, maksudnya aku timbul marah. Sebab tu lakinnani sakat, maksudnya aku rasa macam nak react, nak kata lagi apa suruh-suruh aku diam. Naik senang, naik tak pentas. Tak apa, ni rakyat marhain kita macam ni ya. Bagi kawan-kawan kita masuk. Ha? Orang depan naik sikit. Tak apa. Tak apa, tak salah, bukan nak kena ceramah. So, naik share. Kawan kita segan dia seorang. Oh, Sufian ni tahu. Okey. Dia kata, apabila aku lihat mereka suruh aku diam, aku rasa macam nak marah. Lakinnani sakat. Tapi tak apalah, aku diam je lah. Falamma salla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa abi wa huwa wa ummi ma ra'aitu mualliman qablahu wala ba'dahu ahsana ta'liman minhu. Dia kata apabila Nabi selesai salat, Nabi ni selesai salat, seperti mana kata riwayat Bukhari, Ummu Salamah dan Al-Imam Syafi'i menakalkan hal ini di dalam Al-Um. Nabi bila datang selesai solat, dan Nabi duduk seketika, sekejap. Kata Az-Zuhri, barangkali Nabi nak bagi orang perempuan bangun dulu, masjid sempit supaya tak campur lelaki perempuan. Kadang-kadang Nabi bangun terus, kadang-kadang famakatha yasiran, Nabi duduk seketika. Kata Al-Imam Syafi'i, kalau makmum nak pergi dulu pun boleh. Kalau dia nak duduk dengan imam sampai imam bangun pun lebih aku suka. Cumanya hakikatnya, kalau orang tanya dari segi nas, ada tak Nabi buat satu doa beramai-ramai? Dari segi nas tak ada. Habis mereka tu teruk tak doa zaman Nabi. Jangan katakan Nabi teruk. Semua orang berdoa, dalam solat dia doa, dalam dia doa. Adakah Nabi, mungkin tak Nabi membaca bacaan tertentu, Nabi baca. Cuma yang macam yang kita buat ni di tempat kita ni, dia lebih bentuk banyak tradisi Malaysia. Ha? Kan kita Malaysia boleh. Okey. Falamma salla Rasulullah fa abi wa ummi, dan Nabi lepas sembahyang, Nabi jadi tu imam, Nabi dengar apa dialog dia ni. Dan kita kena tahu orang Arab ni dia berterus terang. Jadi kalau tak puas hati cakap je. Surah tu kadang-kadang kuat kan. Apa duk tengok-tengok kat aku? Tu imam dengar kan. Orang Melayu kau tengok kelingnya dia diam. Sekali dia pergi kedai kopi kata, aku geram betul. Kita tak cakap kan. Kita simpan kan. Kita okey. Falamma salla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila Rasulullah salat, fa abi huwa wa ummi, dia ni bukan sumpah, tapi dia nak cerita demi ayah dan ibuku, bukan sumpah
Sumpah itu maksudnya nak cerita bahawasanya bersungguhnya cerita ni. Ma ra'aitu mu'alliman qablahu wala ba'dahu ahsana ta'liman minhu. Aku tak tengok satu orang mu'allim, guru yang mengajar, sebelum dan selepasnya yang lebih baik daripada pengajarannya. Fa wallahi ma kaharani wala darabani wala syatamani. Demi Allah, Nabi tak masam muka dengan aku, tak buat cengih muka dengan aku. Dia tidak juga pukul aku dan tidak juga cerca aku. Qala, Nabi kata, Nabi bersabda, inna hadhihi as-salah la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Sesungguhnya sembahyang ini tidak boleh, tidak patut, tidak la yaslah, tidak boleh, maksudnya tidak sah, dia salah, tidak boleh padanya sesuatu daripada kalam manusia. Innama hiya tasbih wa takbir wa qiraatul Quran. Ia hanyalah tasbih, takbir. Tasbih apa dah? Subhanallah, apa-apa yang memujikan Allah. Takbir, Allahu Akbar, dan qiraatul Quran, dan membaca Al-Quran. Nabi kata yang tu saja. Dia kata Nabi memang very nice. Nabi tak marah kat dia pasal orang belajar. Dan ada beberapa perkara di sini, ini Nabi hukum. Sebab manusia yang datang salat, dia memang nak dekat diri dengan Allah. Sometimes mungkin mereka buat benda yang salah, mereka tidak bermaksud menentang Allah dan Rasul, mereka tersilap. Nabi mengajar, dan kita tengok dalam hadis ni ada beberapa perkara. Antaranya, Nabi tak suruh pula dia ulang sembahyang. Sebab kesalahan yang dia lakukan itu dilakukan secara tidak tahu. Maka fuqaha menyebut bahawasanya jika seseorang bercakap dalam sembahyang dalam keadaan dia tahu haramnya bercakap, dia sengaja bercakap, batal salatnya. Jika dia baru masuk Islam, sembahyang Allahu Akbar, lepas tu dia tengok kita sebelah, betul ya tangan? Fatul lepas sembahyang kita tak payah kata-kata, sembahyang balik. Kerana dia tak tahu, ataupun dia berlaku sesuatu yang terkejut dengan kalam yang yasir. Umpamanya dia terkejut, dia duduk biasa terkejut, benda lintas, Allah misalnya, dia kata dia tidak sengaja, tidak batal. Kemudian fuqaha bincang, kalau dia cakap satu benda yang untuk maslahah, dia tengok macam tadi ada budak nak jatuh, bahaya, dia bagi tahu, boleh kata. Abu Hanifah dalam mazhab Hanafi dan Malik, Syafi'i dan Ahmad, mereka kata tak boleh. Tetapi Al-Auza'i, Imam Al-Auza'i kata, dan demikian juga sebahagian pendapat di kalangan sebahagian daripada mazhab Malik, di kalangan ulama-ulama mazhab Malik, menyatakan bahawasanya jika untuk maslahah yang penting tak membatalkan salat. Tapi jumhur kata batal. Artinya ada dua pandangan dalam hal ini. Dan kemudian kita dapat manfaat tadi masalah ulang, masalah tak ulang salat. Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, ada dua orang pergi keluar bermusafir. Kemudian apabila datang waktu salat, mereka nak salat, air tak ada, maka kedua-duanya tayamum. Apabila mereka jumpa air, seorang ulang sembahyang balik. Ini cerita lebih kurang sembahyang apa? Seorang lagi tak ulang. Apa Nabi SAW kata? Hadis sahih. Nabi kata kepada yang tak ulang, asabta sunnata wa ajza'atka salatuka. Engkau telah menepati sunnah
dan sembahyangmu sudah memadai, mencukupi. Maksud sembahyang engkau dalam keadaan engkau tidak berwuduk tetapi bertayamum, kerana itu saja keadaan kau yang ada ketika itu, memadai, tak perlu ulang. Tapi Nabi kata kepada yang ulang, tapi Nabi kata dah asabta sunnah, kau betul di sisi sunnah. Tapi pada yang ulang Nabi kata lakal ajru marratain, kau dapat pahala 2 kali. Pasal niat dia betul, dia ingat takut Allah Ta'ala tak terima yang pertama, dia buat pula yang kedua. Kerana sebab tu saya kata kita kena membezakan di dalam berinteraksi dengan manusia. Ada manusia yang buat kesalahan kerana dia bukan tujuan dia nak buat kesalahan, tapi dia tersilap ijtihad, dia tersalah pandangan. Maka kita kena tahu bahawasanya dia nak kebaikan, dia tersilap ijtihad. Kita tak boleh deal dengan dia, tak boleh berurusan dengan dia macam dia musuh kepada Islam, ataupun macam dia musuh kepada agama, ataupun macam dia ahli maksiat. Sekalipun ijtihad dia mungkin salah yang mungkin nampak jelas, obvious salah, kita kena kata ijtihad salah, tapi mungkin dia bermaksud baik. Dengan orang yang memang tampil untuk menyanggahi nas, setelah dia tahu nas yang sebenar begini saja, dia pilih nas, dia memilih jalan yang lain untuk dirinya, ataupun tampil mengganggu dakwah, ataupun tampil untuk mengacau kebaikan, atau sengaja mempunyai niat yang jahat daripada zahir tindakan yang dia lakukan. Kerana mazhab. Sebab itu dalam mazhab bukan semua perkara dalam suatu mazhab itu kebenaran tu kumpul dalam satu mazhab. Kita tak boleh kata semua dalam mazhab Syafi'i itulah yang paling qaul yang paling kuat. Mustahil, takkan 3 mazhab yang lain semua qaul yang dhaif. Kata Syekh Abdul Karim Zaidan sebut, Abdul Karim Zaidan baru meninggal rahimahullah, alim besar dia, seorang tokoh besar dalam usul fiqh, dalam fiqh juga. Islam atas daripada mazhab. Mazhab dihormati, tapi Islam atas pada mazhab. Dan kebenaran itu tidak hanya terkumpul pada satu-satu mazhab, dia dikongsi oleh berbagai mazhab. Yang fanatik ini yang kemudian sebahagian anak murid Abu Hanifah, Muhammad Hasan Asy-Syaibani umpamanya, ialah guru kepada imam-imam yang kemudian. Muhammad Hasan Asy-Syaibani adalah guru kepada Al-Imam Syafi'i. Muhammad Hasan Asy-Syaibani tokoh besar dalam mazhab Abu Hanifah, sahiban dalam mazhab Abu Hanifah. Selepas Abu Hanifah, Al-Qadi Abu Yusuf dan Muhammad Hasan Asy-Syaibani. Dia guru kepada Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Malik guru kepada Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i sayang Imam Malik, dia hafal Muwatta. Kemudian Imam Syafi'i di Baghdad, dia berjumpa dengan Imam Ahmad. Imam Ahmad mempelajari fiqh Syafi'i. Imam Syafi'i meriwayatkan hadis-hadis Imam Ahmad. Bahkan ada juga riwayat Imam Syafi'i yang diambil oleh Imam Ahmad. Sebab itu antara hadis yang menarik ialah hadis yang mengumpulkan 3 rawi. Abu Hanifah dia kurang dalam periwayatan hadis, kerana dia bukan ahli riwayah sebenarnya, dia imam besar. Tetapi 3 imam ni, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad adalah ahli dalam bidang hadis. Sebab itu dalam riwayat Imam Ahmad ada hadis rawahu Ahmad, Imam Ahmad kata haddatsani, Imam Ahmad kata an Syafi'i, an Malik, an Ibn Shihab, an Abdurrahman bin Ka'ab bin Malik, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua ada. Imam Ahmad kata an Syafi'i, an Muhammad bin Idris Syafi'i, an Malik bin Anas, daripada Malik bin Anas, an Ibn Shihab Az-Zuhri, daripada Shihab Az-Zuhri, an Abdurrahman bin Ka'ab bin Malik, daripada Abdurrahman bin Ka'ab bin Malik,
an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nasmatul mu'min ta'irun ya'luqu fi syajaratil jannah hatta yarji'ahu Allah ila jasadihi yaumal qiyamah. Ruh orang mukmin terbang sebagai burung tersangkut di pokok di syurga sehingga Allah kembalikan ke jasadnya pada hari kiamat. Mudah-mudahan kita termasuk. Tapi hadis ni 3 imam ada di situ. Ahmad, Syafi'i, Malik, kemudian Az-Zuhri dan Abdul Rahman bin Ka'ab bin Malik. Kemudian daripada Ka'ab bin Malik daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ahmad, Syafi'i, Malik, Az-Zuhri, Abdul Rahman bin Ka'ab bin Malik, Ka'ab bin Malik daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi nak ceritanya mereka berhubung. Imam Syafi'i sebut kefaqihan kehebatan Imam Ahmad dalam riwayat. Imam Ahmad kata kepada anak Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris, abuka minas sittah alladhi ad'u lahum fi waqti as-sahar. Bapa engkau daripada 6 yang aku doa untuk mereka pada waktu sembahyang tahajud. Dan Imam Syafi'i puji Imam Ahmad. Qalu yazuruka Ahmadu wa tazuruhu. Qultu al-fadailu la tughadiru manzilahu, innal fadaila la tughadiru manzilahu. Fa in zarani fa bi fadlihi aw fa in zarani fa bi fadlihi wa in zurtuhu fa li fadlihi. Wal amru fil halaini wal fadlu fil halaini lahu. Mereka kata bahawasanya Ahmad itu menziarahi engkau dan engkau menziarahi Ahmad, kata Imam Syafi'i. Aku menyatakan sesungguhnya fadail la tughadiru manzilahu. Sesungguhnya kelebihan itu tidak meninggalkan tempat. Jika Ahmad itu menziarahi aku kerana kelebihannya, jika aku menziarahinya kerana kelebihannya. Tawadhu' Imam Syafi'i. Dan kedua-dua keadaan itu kelebihan pulang kepadanya. Tapi Imam Ahmad tahu, fiqh Imam Ahmad, kefakihan Imam Ahmad sebagainya diambil daripada Imam Syafi'i. Imam Ahmad ajak Ishaq bin Rahuyah dijumpa Imam Syafi'i. Imam Ahmad kata, aku akan bawa kau kepada satu orang yang inna ainaika lam tara mislahu. Aku akan bawa engkau wa inna nafsahu lam tara mislahu. Aku akan bawa engkau kepada satu orang yang matamu tidak pernah melihat sepertinya. Imam Ahmad bawa Ishaq jumpa dengan Al-Imam Syafi'i. Imam Syafi'i bila Ishaq tengok, Ishaq kata sesungguhnya mata Syafi'i juga tidak pernah melihat orang seperti Ahmad. Tak ada orang fanatik pun. Kemudian saja yang kata semayang belakang kau ni tak sah, bismillah pelan, kunut. Yang ni gangster ke belakang. Kemudian Imam Syafi'i tak fanatik. Dia pergi ke Mesir. Di Mesir dia jumpa Al-Laits bin Sa'ad. Al-Laits bin Sa'ad merupakan satu orang alim daripada orang Mesir. Dia tak jumpa, tapi dia jumpa dengan murid Laits. Dia jumpa fiqh Laits bin Sa'ad. Dia kata Al-Laits afqah min Malik. Sesungguhnya Laits lebih faqih daripada Malik. Saya nak sebut bahawasanya fanatik ni tak ada. Fanatik ni datang kemudian. Nabi SAW balik pada hadis ni. Nabi bagi tahu dia tak boleh dalam semayang. So dia tak boleh cakap. Semayang kita tak boleh cakap. Bagi cakap ni maksudnya kalau kita respon kat orang sebelah. Kalau kita doa untuk orang sebelah, tak ada masalah. Kalau kita tak cakap, kita doa tapi bukan dalam bahasa Arab, macam mana? Boleh ya? Asal solat, semua rukun-rukun solat mesti ditunaikan di dalam bahasa asal yang diajar oleh Nabi.
Walaupun ada pandangan yang dianggap yang dhaif, yang dianggap sangat dhaif oleh Abu Hanifah, yang menyatakan boleh baca Fatihah dalam bahasa Parsi. Abu Hanifah ni orang Parsi, dia kemungkinan orang Kabul. Jadi antara fatwa ada yang dianggap, dia imam alim jalil, tak dinafikan, tapi ada fatwa ada yang dianggap ganjil. Dia kata boleh baca Fatihah dalam bahasa Parsi bagi orang yang, kerana Salman Al-Farisi dikatakan ada orang Parsi hantar surat pada dia minta ditulis Fatihah dalam bahasa Parsi, dan Salman tulis. Jadi dia istinbat daripada itu, kata boleh baca Fatihah dalam bahasa Parsi. Tapi ini pendapat yang dhaif. Fatihah tak boleh bahasa yang Parsi, kalau tidak nanti perkasa minta dalam bahasa Melayu. Tak boleh baca dalam bahasa Parsi, dia mesti di dalam bahasa asal. Tahiyah, tasyahud, at-tahiyatul mubarakatus salawat, ataupun at-tahiyah, berbagai-bagai qiraat, berbagai-bagai bacaan boleh dibaca, mesti di dalam bahasa Arab. Tapi kalau orang nak doa, sujud nak doa ke Allah Ta'ala, bagi tahu, ya Allah, saya nak kahwin dengan budak sepejabat, tak tahu lah bahasa Arab kata apa. Tanya ustaz, ustaz pun duk confuse. Boleh kata asal mesti manusia doa dalam bahasa Arab, tapi oleh kerana manusia tak semua boleh, dan Maha Suci agama Allah daripada menghadkan kelebihannya, sujud adalah tempat mustajab doa, maka seseorang boleh doa selagi kerana Nabi, selagi mana dia tak bercakap dengan orang, bercakap dengan Allah Ta'ala, tidak menjadi masalah antara dia dengan Tuhan. Tapi janganlah dia kuat sehingga menghilangkan syiar agama, iaitu syiar solat, syiar solat dalam bahasa Arab. Antara dia dengan Tuhan, dia boleh doa. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataupun seperti mana yang Rasulullah sebut, qultu ya Rasulullah, aku kata wahai Rasulullah. Ni siapa kata ni? Siapa kata? Sebagian tak ada kitab hafal hadis. Muawiyah kata, ya Rasulullah, inni hadis wa ahdin bijahiliyah. Wahai Rasulullah, saya ni baru je duduk zaman jahiliyah, maksudnya baru masuk Islam. Wa qad jaa Allahu bil Islam, Allah Taala bawa Islam ni. Wa inna minna rijalan ya'tunal kuhan, di kalangan kami ada lelaki-lelaki orang yang mendatangi kuhan. Kuhan ni tukang tilik, dia nak tilik kapal terbang. Ada orang sibuk cari kapal terbang, tak jumpa di mana, pasal dia tak naik, dia tak floating, patut dia kan. Jadi dia nak float, macam mana dia duduk dalam bubu, dia jadi ni tak dia nak keluar. Wa inna minna rijalan ya'tunal kuhan. Lagi percaya pula ni, bukan malu satu negara. Ada di kalangan kami orang yang mendatangi kuhan. Kuhan ialah orang yang meramalkan apa nak berlaku pada masa depan. Itu kuhan. Walaupun sebahagian ahli lughah tidak membezakan, tapi sebahagian hanya membezakan kuhan yang nak ramal benda yang mai ke depan. Kalau dia mai pegang tangan kita, dia tengok, dia kata ke depan ni jadi orang besar. Kuhan. Dan manusia percaya kuhan tu sendiri bukan kaya pun, kebanyakan dia sendiri tak tahu ramalan diri dah. Tipu ya, tipu orang manusia peras, tak bergantung dengan Tuhan. Sebab tu agama mengajar tentang tawakal, bergantung pada Allah. Agak tak tahu agama ajar istikharah. Nak pinang orang, dua benda sekurang-kurangnya manusia, tiga benda manusia buat. Pertama, dia boleh istikharah, dia juga boleh bermusyawarah dengan orang.
Kemudian baru dia pergi tengok. Lepas dia pergi tengok, dia sendiri boleh buat keputusan. Ataupun dia pergi tengok dulu, dia istikharah, tak ada masalah. Dia pergi tengok, dia istikharah. Lepas tu dia tengok, mata dia berkenan. Tapi dia tak tahu baik tak baik, dia tanya orang. Dia tengok mata dia berkenan, dia istikharah. Tapi kalau dia tengok mata dia tak berkenan, tak apalah, dia cari yang lain. Kan? Saya tengok tak berkenan Ustaz, tapi macam mana? Nak istikharah ke tak? Buat lawak apa kan? Dan dia orang istikharah ialah orang yang confused, tak tahu nak buat keputusan. Kalau dah mata tak berkenan, tak payah pilih, kita pilih orang yang kita berkenan lah. Kuhan termasuk munajjimin, orang yang tengok bintang tu. Apa? Scorpion, apa lagi? Aries, apa lagi tu? Merepet semua ni kan. Dia tulis senang lah. Dia kata kalau begini-begini awak, kalau kena pada caranya, awak akan beruntung hari ni. Hang tak payah habang lah yang tu. Kan? Kita pun baca, kita percaya. Semua tu merepet. Dan orang-orang ni kadang-kadang yang duk tilik nasib ni, oh, kaya mereka ni, orang percaya kat dia. Tengok filem Piramli yang tepuk-tepuk kan, dia dua tiga orang, dia perkenalkan, dia kata, wahai Mambang, tolong standby, rezeki kita telah sampai. Aku hulur kau capai, tinggalkan paha, jangan selesai. Pasal dia ayam kan. Itu kuhan. Qala fala ta'tihim. Nabi kata jangan datangi mereka. Nabi larang. Nabi larang datangi mereka. Apa kata kalau kita pi juga tapi kita tak percaya? Sikit orang akan tanya kan, saya pi je kan saya percaya. Nabi kata jangan datangi. Nabi tak kata jangan percaya. Sebab bila manusia pergi, manusia tak, kalau kita kata pergi boleh, percaya jangan, tapi dalam 10 yang pergi akan ada yang percaya. Oi, dia kata betul ya, dia kata macam ni betul lah. Pasal kadang-kadang benda tu dua ya, kalau terbang hilang, akan jumpa dan tak jumpa, salah satu lah. Kalau orang tuduh jumpa, mungkin berlaku, tak jumpa. Manusia akan ada yang percaya. Bila percaya, dia akan ganggu fikiran dia. Agama tak mau ni, superstition ni, karut-marut ni. Sebab tu jangan pi. Dan tuan-tuan akan tengok dalam masyarakat Melayu ke mana-mana, orang yang selalu diganggu hantu ialah orang yang kerap percaya dengan hantu. Bukan kata syaitan tak wujud, tapi orang yang kalau kita dengar dia selalu cerita bab ni, memanglah macam-macam syaitan main rumah dia. Duit dia hilang, toyol ambil, padahal suami dia kebas. Dia sakit perut, dia kata hantu raya gigit, padahal makan tak ikut time. Tu yang saya kata, hantu pun terkejut. Aku tak terlibat dengan ini gambar. Dan manusia ini, dan kita, tuan-tuan boleh nilai sendiri. Tuan-tuan kalau ada family, tuan-tuan tengok family yang selalu cakap pasal hantu, pergi lagi sekali rumah dia, ada cerita lah orang ni buat, pergi lagi sekali orang tu buat, non-stop. Kerana syaitan hanya menguasai orang yang menyerah diri kepada dia. Kita bukan menafikan, tapi sampai semua benda kita masuk dalam kepala kita. Nabi kata fala ta'tihim, jangan pergi. Karut. Patut kita kena puji kat rakyat Malaysia, pasal dia tak percaya dengan bomo tu. Satu lagi dia panggil urraf. Ada kuhan, ada urraf. Kuhan,
Uraf ni dia lain. Dia ni cerita pasal barang hilang. Adalah orang Arab bila hilang barang apa pergi cari dia lah. Macam geng-geng tu lah. Dan orang Melayu daripada dulu kalau hilang barang apa dia pergi tengok, buka kitab Tajul Muluk ke apa, tengok harimau barang ni tak pi mana ni, duk ada. Tuan-tuan kalau nak jadi bomoh kan susah. Ada apa benda? Pertama kalau kita tak tahu siapa buat, kita tuduh je hantu. Hantu bukan nak saman kita. Kedua kita kata barang ni tak pi mana ni, duk ada lah dalam dunia ni. Memanglah takkan nak pi planet Marikh ke apa. Kalau kena cara jumpa, cik kita kata. Memang. Kecuali kita ada ilmu macam anak, macam belalang. Kan? Dia tengok, kau tak nampak anak luar nikah. Nabi kata fala ta'tihim. Jangan kamu datang. Kerana Nabi tak mau unsur karut ni masuk dalam kepala. Qultu wa minna rijalun yatatayyarun. Dia kata, wahai Rasul, di kalangan kami ada orang yang yatatayyarun. Yatatayyarun ni dia tengok untung baik dan buruk. Arab dulu bila dia nak pergi mana-mana dia akan lepaskan burung. Kalau burung tu terbang belah kanan, okey. Kalau terbang belah kiri, jangan. So yang ni dia tatayyar. Orang Melayu dia tengok nak pergi dululah, sekarang dah tak ada lah, bewak pun mati kena tindih habis. Kalau nak pergi ke Minang tengok bewak lintas, dia kata tak boleh pergi, share tak dapat. Tu sebenarnya culture, budaya. Tapi orang India yang bukan Muslim, dia tengok bewak lintas rezeki. Betul. Ini bukan perkauman, memang betul. Betul tak Datuk Hanifah? Ada tak Hanifah? Tak ada. Artinya cumanya ini tilik, cumanya ada satu benda. Kita tak boleh tilik, tapi kita boleh mengundi. Undi nak, katakanlah kita nak undi siapa dulu. Kita buat, katalah kita kepak apa? Kertas ataupun kita kepak lidi panjang pendek, kita suruh pakat tarik. Siapa yang dah panjang dia pergi dulu. Boleh ke tak? Boleh. Itu bukan menilik. Dan Nabi buat benda itu dalam memilih isteri-isteri yang menyertai baginda dalam misi peperangan. Jadi itu tidak menjadi masalah. Yang tu tak tilik apa, cuma pilih kawan ni kata, kau pilih kawan ni kata, kan? So okey, salah seorang lah. Kita buat anak kita nak buat pemilihan, kalau pilih yang ni dia kata apa? Baba pilih kasih. Nak peluang ada satu je. Pilih yang ni kita pilih kasih. Okey, kita suruh buat mengundi. Itu tidak dianggap sebagai di dalam bab ni. Itu tak dianggap. Supaya jangan kita confuse. Nabi kata, tempat yang ni Nabi jawab panjang sikit. Nabi kata, "Dzalika syai'un yajiduna fi sudurihim fala yasuddannahum." Nabi kata itu adalah satu benda tatayyur. Benda kadang-kadang yang ada dalam dada kita, dada mereka. Maksudnya kadang-kadang kita tengok satu benda, kita rasa macam aku rasa macam tak baiklah kalau pergi. Dia ganggu. Ataupun kita tengok satu benda, kita terasa macam ada isyarat baik dan tak baik. Nabi kata, "Dzalika syai'un yajidunahu fi sudurihim." Itu perkara yang mereka dapati ada dalam dada mereka. Fala yasuddannahum. Janganlah itu menghalang mereka. Tapi kita mungkin kata, kadang-kadang saya ni bila rasa tak sedap mati, dia jadi betul. Kan? Ada ubah benda. Kadang-kadang tak sedap hati, Allah memang bagi sebahagian firasat, intuition. Allah bagi memang benda yang memang firasat kita rasa Allah ingatkan kita. Kita tak ramal, kita tak tahu ke depan.
Itu hak kita lah untuk kita pilih A ataupun kita pilih B. Tapi kalau kita boleh tak kita buat juga? Sebenarnya ada beberapa perkara dalam agama. Ada satu benda lagi, agama suruh kita tawakal dengan Allah. Kita nak naik kereta untuk keselamatan, dia bukan suruh kita pergi tilik nasib, dia suruh kita baca doa. Bismillahi tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billah. Tatayur ni banyak, kadang-kadang kita anggap sial tak ada asas. Orang dulu dia dengar burung hantu bunyi bumbung, bunyi burung tu dia bunyi apa? Macam koyak kain kapan. Lalu dia tanya, nak ada orang mati ni, kena seminggu mati sungguh. Memang dalam seminggu, dua minggu ada lah orang mati satu kampung. Tak kampung ni, kampung sana. Tengok tu, aku dengar tu, dia kata. Jadi kita, kadang-kadang dia anggap sial majal, sehingga dulu orang kita tak takut ikut kereta jenazah, kereta mayat. Dia kata kereta mayat Cina yang bukan Muslim. Orang Melayu tu kata Allah seh dah. Dia i'tiqad yang salah. Sebab tu saya kata, ketika Qais bin Sa'ad dan Sahal bin Hunayf duduk di Qadisiyah, mereka sahabat, jadi ada jenazah lalu, mereka bangun. Bila mereka bangun, orang kata ini bukan orang Islam, ini penduduk tempatan yang bukan beragama Islam. Mereka riwayatkan hadis, itu yang hadis yang ada yang Muslim yang selalu kita sebut tu. Mereka riwayatkan hadis bahawasanya jenazah Yahudi lalu Nabi bangun. Orang kata innahu Yahudi, itu jenazah Yahudi. Nabi kata alaysat nafsan, takkah dia juga nyawa? Maka para fuqaha kata bahawasanya boleh, sunnah, mustahab kalau jenazah lalu kita bangun hormat, tak kira Muslim ataupun bukan Muslim. Bahkan 4 mazhab kata tidak salah untuk mengucapkan takziah kepada non-Muslim yang meninggal. Ni dalam kes macam kapal terbang meninggal, kita tak tahu lagi lah, tapi basically kira macam habis lah. Kod dia tiba-tiba muncul pula, tak tahu, Allah alam, pelik lah kan. Syiah kata kapal terbang tu Imam Mahdi curi. Ya betul. Pasal Malaysia kacau Syiah, Imam Mahdi geram, dia curi kapal terbang. Satu tarekat di Sudan kata, terkenal ni, bukan bomoh tempatannya. Tarekat di Sudan kata kapal terbang tu jin merah curi. Bomoh kita kata duduk dalam bubu lah kan. Ni kira apa? Khurafat. Tapi yang penting, boleh tak kita ucapkan takziah? Boleh ucap takziah. Bahkan kita di dalam mazhab Malik, Al-Imam Az-Zailai, dalam Abu Hanifah, mazhab Abu Hanifah, Al-Imam Az-Zailai kata kita doa supaya Allah menggantikan dengan yang lebih baik untuk kamu. So jiran kita non-Muslim dalam semua mazhab. Pasal ada orang kata, ada saya tulis kata semua mazhab kata boleh ucap takziah kepada non-Muslim yang meninggal. Ada orang tulis bawah tu merepek, ni pendapat Wahabi, tu dia. Tak ada kerja lain. Wahabi duduk negeri dia demam, dia tak terlibat. Aku tidak terlibat dengan ini gambar. Ini adalah pandangan dalam semua mazhab yang menyatakan boleh. Sebab itu kadang-kadang kita jumpa dalam kes-kes kita ucapkan takziah untuk semua penumpang, tak ada masalah. Apatah lagi dalam kes ni ramai negara tolong cari, tak patutlah kita balas dengan cara yang tak baik, balas dengan cara yang baik lah
kan, orang tolong negara kita, kita tolong. Dan saya ingat dalam keadaan ni pun bukan masa kita pun nak kena tunjuk kesatuan kita jugalah pasal isu ni, isu international. Tak payahlah kita nak kata masalah tu masalah ni, tak apa, kita boleh kritik dalam bincang sama kita lah. Nak pergi ke peringkat international tak payahlah. Ini bukan, semua orang tak senang hati, semua orang susah hati yang benda ni. Okey, Nabi kata fala yasuddannahum, jangan benda itu mengganggu mereka untuk mereka meneruskan kehidupan. Wallahu taala a'lam. Mana soalan? Fadilatul Syekh, tuan-tuan, ini Ustaz Masri. Saya jumpa tadi Ustaz Abu Hafiz. Ni Ustaz Masri ni adalah satu orang tokoh ustaz yang baik. Pasal tuan-tuan dan duk cari penceramah, saya suruh tuan-tuan, saya nak perkenalkan ni. Ramai lagi ustaz ni, tapi ini Ustaz Masri ni tokoh yang kalau tuan-tuan nak panggil ceramah, program, dan ini bukan saya melawak ni. Betul. Dulu di UAE saya kenal orang ni, dan orang ni boleh memberikan sumbangan insya-Allah. Mohon penjelasan dari doktor tentang isu perancangan keluarga dalam realiti hidup masa kini, yakni kos tinggi diperlukan untuk melahir dan membesarkan anak. Adakah tindakan merancang keluarga disebabkan khawatir dengan keadaan ekonomi rumah tangga dibenarkan oleh syarak? Rancang keluarga untuk masalah ekonomi asalnya tak, kita tak betul. Kena rezeki Allahu yarzuqukum wa iyyahum. Quran jawab musyrikin Mekah, Allah yang merezekikan kamu dan mereka. Rezeki dia akan ada, dan rezeki kita juga ada. Tuan-tuan, orang gaji katakanlah 1,000, sikit. Dulu orang gaji 500-600. Mai anak seorang, Allah gaji sikit pula. Mari anak 2 orang, gaji tak apa naik pun, jalan. Mari anak 3, 4, rezeki Allah tetap ada. Kita yang risau. Jadi jangan kita fikir masalah rezeki, tapi mungkin kadang-kala kita tak boleh kita rancang anak kita sebab kita bimbang, kita duduk luar negara, kita takut nak buat balik susah, ataupun kita masih di universiti lagi, anak ramai, kita tak boleh, atau kita nak buat tesis tak boleh kerana terganggu, ataupun anak kita nak kena menyusu dan seumpamanya. Boleh tak kita rancang supaya tidak melahir anak, tak melahirkan anak? Jabir bin Abdullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, dia sebut kunna na'zal wal Qur'anu yanzil. Kami melakukan azal. Azal ni bermaksud dulu punya cara lah, ni semua atas 18 tahun lah. Iaitu apabila bersetubuh lelaki dan perempuan, lelaki dia mencabut kemaluannya supaya apabila dia merasa nak keluar air mani, dia cabut kemaluannya supaya air mani tidak keluar di dalam rahim isterinya, untuk mengelakkan mengandung. Itu dia panggil azal. Azal ini menurut Jabir, ketika mereka amalkan azal, Quran turun, Quran tidak pernah melarang. Walaupun ada pandangan kata, ada dalam beristidlalkan hadis lain kata ia macam waidat, macam pembunuhan yang kecil, tapi hakikatnya qaul dalam mazhab, dalam pandangan ulama lain sekadar memakruhkan. Tapi Jabir menyatakan Quran memang tak larang. So kalau orang buat macam tu cuma oleh kerana persetubuhan, bukan hak suami saja. Ni pelajar-pelajar universiti dengar, buat faham tak faham. Ya ni orang sembang, orang tua-tua. Termasuk Ustaz Masri juga. Dia tak kahwin, kalau ada siapa-siapa bagi kahwin. Okey. Oleh kerana persetubuhan di dalam dari segi hak, bukan saja hak suami, ia juga hak isteri. Maka tuan-tuan fikir, fuqaha telah bincang hal ni supaya lelaki tidak boleh buat azal ini
sehingga isteri, kalau menyebabkan isteri tidak menikmati persetubuhan, maksudnya dia boleh buat dengan keizinan isteri. Kalau isteri kata okey, I'm okay, betul-betul punya lah, okey punya betul ya, tak apa. Tapi kalau sekiranya dia fikir diri dia saja, kerana dia saya tak mahu anak, tanpa dia fikirkan perasaan ataupun apa nama kenikmatan hubungan seks yang halal yang dibenarkan oleh Islam, tak fikir tentang isteri dia, itu tidak itu dilarang. Tapi umumnya bermaksud boleh untuk seseorang merancang untuk tak dapat anak jika ada sebab-sebab yang tertentu. Tapi jangan dia fikir sebab rezeki ya. Mungkin dia fikir tak sempat, mungkin dia fikir rumah dia sempit, nak share tak boleh, ataupun dia fikir dia nak buat belajar tak habis lagi, seorang ni pun tak sempat. So ini ada alasan-alasannya. Rakan bilik saya gay, apakah cara yang boleh saya buat? Bahaya. Tapi tuan-tuan, saya nak sebut, ada orang kita tafsir dia gay, kita tafsir, kita tengok dia lembut-lembut, kita kata dia gay. Pertama kita kena tahu bahawanya bukan senang orang yang menghadapi masalah ni. Ada orang dia sendiri buat diri dia. Dulu masa kat kampung sekolah menengah semua okey, Genesio mangkat buat no. Dia masuk universiti, dia main bola tampang, dia slow. You orang tahu kan? So dia mula, ini macam pilihan yang dia buat. Tapi ada orang memang dia tak boleh, dia memang macam tu, dan dia bertarung. Saya kenal banyak yang hantar email, yang cerita bahawasanya mereka berdoa, mereka macam-macam, tapi mereka punya perasaan, sehingga sebahagian para sarjana kebelakangan ini, bukan sebahagian, beberapa sarjana cuba bincangkan macam mana nak define male and female. Adakah dulu melihat kepada alat seksual dia lah? Kalau khunsa melihat kepada dua alat, yang mana dia cenderung? Tapi sehingga, walaupun saya tidak kata saya bersetuju, tapi sehingga mereka define, boleh tak kalau saintis ataupun kalau pakar define bahawasanya ia bukan saja itu, tapi membabitkan soal hormon, soal struktur dalam badan, dan macam lagi, mungkin satu ijtihad yang baru dalam hal ini diperlukan. Tapi saya tak mahu sebutlah, saya baca nanti sampai masa nanti kita habis research, kita boleh cakap. Cuma kalau dia gay, dia apa, pertama, kalau dia ada perasaan tu, asalnya tak ada perasaan tu, dia ada perasaan tu, ataupun asalnya ada ke apa, dia mestilah buang perasaan tu. Caranya dia kahwin dengan perempuan lah kan. Dia buat lah, dia tanya pula. Kahwin dengan perempuan lah, dan dia kahwin, dan insyaAllah dia doa dan Allah akan hilangkan, mudah-mudahan. Ini ubat dia lah, dia kahwin. Dan kita pun, dan setengah orang saya kata salah benda ni. Kadang-kadang ada orang dia bubur bedak, dia apa, haram. Dia lelaki menyerupai perempuan, dan perempuan menyerupai al musyabbihina minar rijali bin nisa. La'ana Rasulullah laknat lelaki yang menyerupai perempuan. Yang ni dia tahu benda ni memang perempuan. Saya dah sebut beberapa tempat, perempuan bedak, pakai bedak, bubur gincu, perempuan. You tak boleh kata ada juga lelaki gincu. No. Melainkan benda yang culturally orang kata benda ni lelaki dan perempuan berbeza. Contohnya saya sebut dah, kain batik, lelaki perempuan. Di Kelantan lah lelaki perempuan. Lelaki perempuan boleh kan? Dua-dua pakai. Okey, kalau orang tu pakai kain batik di Kelantan, atau susah Kelantan lah kita sebut, orang Jawa, kain batik, bukan batik Jawa, lelaki Jawa dia kain batik kan.
Kita tengok dia pakai Allah gitu, Nabi lanat dia ni. Bukan. Dia culture dia itu bukan perempuan. Sebab itu penafsiran benda-benda macam ni dia ada kaitan dengan soal budaya ataupun setempat. Itu saya selalu sebut. Tuan-tuan pergi ke Scotland, kilt kan, Scottish punya skirt. Kita tengok dah, kita tengok Allah, Nabi laknat dia ni pakai skirt dah, yang tu very gentleman, orang yang pakai di sana. Tapi kita pun balik pergi pakai ke kampung kita. Memang kita perempuan haram. Kampung kita tak pakai skirt. Memang minah dengan makna je. Kan? So itu ada kaitan dengan culture. Itu ada kaitan dengan culture dalam menafsirkan. Tetapi bila dia bersolek macam lelaki dan kita pula pergi bersuka dengan dia. Weh, comel hari ni. Kawan sebilik kita ni ingat. Haram kita menggalakkan dia buat maksiat. Kita kena kata no. Kita kena kata no. Tapi dengan cara yang baik lah. Kita nasihat jangan, saya tak baik benda ni. Dan kita pula duk pergi bergurau dengan dia, duk pergi tampak-tampak dia, rasa macam kita encourage dia. Dan ini saya ingat kita kena betulkan. So kena dakwah pada dia. Dan insya-Allah manusia ni macam, saya baru ada kes satu orang datang jumpa saya. Masa dia datang dia mesti biji perempuan. So bila dia balik, dia hantar email kat saya. Dia kata saya yang tadi, dia ambil gambar pula saya. Tapi dalam majlis ni lah, majlis saya tadi yang perempuan, saya ingat dia perempuan, dia datang kawan perempuan. Dia kata saya sebenarnya lelaki. Saya dah pergi haji sebagai lelaki, tapi saya tak boleh kontrol dia jadi perempuan Melayu. So kita kena bantu mereka. Adakah orang beriman dapat melihat Allah? Melihat Allah adalah nikmat yang kemuncak bagi orang-orang yang memasuki syurga, dan kita minta supaya Allah menjadikan kita, memberikan kurnia kita dapat melihat dia pada akhirat. Apakah kaitan takziah dengan surah Fatihah? Kerana apa ni? Mesyuarat kita seorang orang meninggal, kita ucapkan takziah dan kita bagi minta supaya Allah membesarkan pahala kepada, kalau dia Muslim, kita doa untuk dia. Adapun baca Fatihah untuk jenazah, kalau dari segi teks hadis tidak ada. Al-Imam Syafi'i juga berpendapat tak disedekah bacaan pahala kepada si mati, kerana tidak ada contoh daripada Nabi dan salafus salih. Itu disebut oleh Al-Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan surah An-Najm, wa an laisa lil insan illa ma sa'a. Insan tidak dapat melainkan apa yang mereka kerjakan. Cumanya ada kaul di kalangan dalam mazhab Abu Hanifah dan kaul di kalangan mazhab kebelakangan mereka di kalangan mazhab Syafi'i, menyatakan kalau kita baca satu Fatihah ke ataupun kita baca Qul huwallah, kita minta supaya Allah berikan pahala untuk fulan. Kalau Allah mustajab, dia kata Allah bagi. Kalau Allah tak mustajab, Allah tak bagi. Sehingga kan dalam syarah Aqidah Tahawiyah, Al-Imam Al-Izz Ibnu Abil Izz menyebut bahawasanya benda ni khilaf, dan kalau orang nak Tuhan mustajabkan doa, maka Allah terima. Macam sebagian orang, Ibnu Salah kata, itu orang Melayu tu, Allah maja'al thawaba ma qara'na hadha li fulan wa fulan, ya Allah jadikan pahala bacaan ini untuk orang sekalian. Kalau Allah terima pahala doa tu, pahala tu pergi pada orang tu. Cuma Ibnu Abil Izz kata, tapi tidak boleh diupah. Tak mungkin upah lah. Kalau orang upah kita, tolong baca Quran untuk bapak saya bagi 5,000, kita tak dapat pahala kerana kita baca Quran untuk dapat 5,000. Bagaimana kita nak minta pahala itu diberi oleh Allah kepada orang yang meninggal? Itu mustahil.
Adakah semua orang kafir masuk neraka? Adakah orang kafir yang terbunuh dalam keadaan kemalangan dikategorikan sebagai syahid? Kita tak kata semua orang yang kafir masuk neraka, maksud orang yang engkar kepada ajaran Islam. Tetapi bukan semua yang tidak menganut Islam itu engkar dengan ajaran Islam. Sebahagian mereka seperti yang dikategorikan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, sebahagian mereka tak tahu mana yang benar, mana yang salah. Dia mungkin pertama langsung tak sampai kepadanya mesej ajaran Islam, tak ada siapa ajar. Tambah orang di China yang meninggal kan, duduk di tengah China, di China mana, siapa pernah bagi tahu dia tentang Islam? Quran kata wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulah, kami tak akan azab sehingga kami menghantar rasul. Yang kedua ialah orang yang sampai kepadanya ajaran Islam tapi tak betul maklumat ajaran Islam tu. Dia tengok CNN, dia tengok TV, dia kata Islam teroris, bom sana, bom sini. Dia kata ganas agama ni. Dia dengar Islam tapi maklumat dia tak betul. Al-Imam Al-Ghazali kata ni sama dengan macam tak dengar, tak ada faedah. So mereka, kecuali yang ketiga ialah yang dengar Islam dan ditegakkan hujah Islam. Bukan dengar sikit-sikit tengok kawan dia semayang, no. Dia dengar hakikat Islam. Dia ini kalau tolak Islam masuk neraka. Cuma kita nak tahu dalam dunia ni berapa ramai orang yang tak Islam ni yang benar-benar dengar, dan berapa ramai yang dengar tapi sebenarnya maklumat tak betul. So untuk kata semua orang yang bukan Islam yang mati dan kemalangan masuk neraka pun tak boleh. Hanya Allah yang tahu urusan ni. Apa pandangan Ustaz tentang qasidah? Dia ada 3, Rafidah, Qasidah, Hamidah. Yang keempat, wah, Jalalah. Tuan-tuan, siapa nak, saya dah sebut, siapa nak menyanyi ya. Ini new entertainment. Nak menyanyi, dia menyanyi. Ada orang pergi dengar Mawi, ada orang pergi dengar Rabbani dulu, ada orang pergi dengar apa, kumpulan apa dulu, so yang terkenal. Bukan Hijaz, Iman Adalah tu apa dah? Lupa dah tua-tua. Raihan, orang dengar. Ada orang menyanyi pada zaman Nabi, ada orang buat pertunjukan pada zaman Nabi dan ramai sahabat dengar. Tapi untuk klaim kata dengan baca qasidah ni khasiat sekian-sekian ni akan datang, ini memerlukan dalil. Sebab qasidah bukan dalam hadis. Ini bait-bait ayat yang direka oleh orang kemudian. Masalah salah betul dia nak menyanyi, dia menyanyi lah. Ramai lagu, banyak lagi lagu puji-puji. Ni ada lagu apa penyanyi kita yang menyanyi tentang Nabi, dia ada puji Rasulullah juga. Ada orang tulis apa nama Sama Said tulis puji Nabi berapa panjang. Tapi untuk kata siapa baca puisi ni khasiat iman, Nabi pun datang. Ini satu dakwaan yang serius. Saya jumpa Nabi datang. Bila enta jumpa Nabi, enta di kalangan sahabat lah. Kerana tarikh sahabat itu man laqiyan Nabiya sallallahu alaihi wasallam wa amana bihi wa mata 'alal iman. Orang yang jumpa Nabi dan beriman dengannya dan mati dalam keadaan iman. Lepas ni kita kena panggil geng-geng tu radhiyallahu anhum. Masalah nak dengar lah, saya tak ada masalah. Nak attend nak dengar tak apalah. Tapi nak dakwah, saya jumpa Nabi live, datang, ini very serious. Bukan saya setuju, tapi ada satu orang dia main-main, dia kata kalau sungguh jumpa,
Tanya Nabi kapal terbang dah di mana? Bukan saya setuju, tapi artinya akhirnya enta membuka peluang orang mempersendakan benda ni. Bukan persendakan enta, orang mempersendakan Nabi. Semua orang dakwa, Mamat tu semua Mamat. Semalam aku pun sekali jumpa Nabi. Oi, kacau ni. Pakai duk jumpa ramai-ramai. Saya telah sebut, telah berlaku perselisihan di kalangan sahabat. Telah berlaku perselisihan di kalangan sahabat. Ali berbeza pendapat dengan Aisyah sehingga membawa kepada peperangan Jamal. Muawiyah berbeza dengan Ali sehingga membawa pada peperangan Siffin. Kata Muhammad ibn Sirin, ombak fitnah itu begitu besar, puluhan ribu para sahabat masih hidup, hanya beberapa orang, 100 bahkan tak sampai 30 yang terlibat. Yang lain tak tahu nak buat keputusan, meminggir diri. Tidak ada seorang pun, tidak ada seseorang pun di kalangan sahabat kata, ni sebenarnya Ali benar, malam tadi kami mimpi, kami tanya Nabi, Nabi kata Ali. Ataupun Ali kata tak apa, aku jumpa Nabi, Nabi pun pergi kat kubur Rasulullah, Rasulullah memuncul, Rasulullah kata Ali kau benar, Muawiyah salah. Sedangkan mereka lebih perlukan daripada kita dalam keadaan itu. Ada perbezaan isu tentang tanah Fadak antara Abu Bakar As-Siddiq dan Fatimah anak Nabi. Abu Bakar kata Fatimah tak mewarisi tanah Fadak. Abu Bakar bagi dalilnya. Kenapa yang dia dengar daripada Nabi? Semuanya berdasarkan apa yang dia dengar daripada Nabi. Karena para Nabi itu tidak mewarisi. Dan Fatimah rasa macam dia mewarisinya. Fatimah tak kata, wahai Abu Bakar, Nabi telah muncul malam tadi ketika aku lepas solat dan menyatakan tanah itu hak aku. Ataupun Abu Bakar kata, wahai Fatimah, sesungguhnya Nabi telah muncul, dia menyatakan tanah itu bukan hak engkau. Dalam nak memerangi orang murtad, berbeza pendapat antara Abu Bakar dan Umar. Dalam nak mengumpulkan Quran, mula-mula Abu Bakar, Umar pun tak setuju, Abu Bakar suruh kumpulkan. Para sahabat kata, ini beban. Zaid bin Sabit kata kalau suruh pindah gunung lebih ringan lagi. Tapi Abu Bakar nak suruh kumpulkan Quran ni. Kerana Nabi tak buat, tapi itu bukan kerana bid'ah dan seumpamanya. Quran dah memang di situ, cuma nak satukan. Tidak juga Abu Bakar menyatakan, wahai Zaid, semua sahabat jangan rusah hati. Aku orang terdekat dengan Nabi SAW. Aku dah mimpi Nabi kata kumpul. Umar yang dekat dengan Nabi, siapa nak gantikan Umar? Umar pilih 6 di kalangan sahabat supaya mereka memilih daripada yang 6 itu salah seorang daripadanya. Umar tak kata sungguhnya sebelum aku wafat ataupun malam tadi aku pun doa, Nabi pun datang, aku baca qasidah ke selawat, Nabi pun muncul, kemudian Nabi kata ni kita pilih Osman. Tak, Osman dipilih antara dia dan Ali setelah Abdul Rahman bin Auf buat kutipan suara di kalangan kaum muslimin. Kalau semua orang pergi dakwah lain daripada apa yang sahabat dakwah, susah kita. Sebab itu nak berqasidah, saya pada qasidah tak ada masalah. Qasidah nyanyi bah, kan? Syok duduk di rumah saya saja pergi dengar lagi. Cuma nak buat satu dakwaan ni. Cumanya saya tak mencakap lah, nanti tak sebelah qasidah ni. Saya cakap tentang diri saya dan tuan-tuan semua. Tuan-tuan, agama ni dia dalam masyarakat yang kuat nak agama. Agama ni ada harga. Agama ni ada harga. Dan orang ramai cuba mengambil kesempatan kepada kita, mungkin saya, mungkin orang lain, mungkin siapa, saya ambil kesempatan pada orang awam. Orang awam ni sedia untuk keluarkan duit ni bila dikatakan agama. Dan sebahagian benda-benda yang dinamakan agama ni tuan-tuan, bayaran-bayarannya sangat mahal. Bukan mari berlenggang saja,
Ada orang tanya saya, satu malam berapa puluh ribu tu. Saya kata, tapi siapa yang tahu kawan dengan orang yang ni, dia kan tahu. Saya bukan nak kata salah, tapi benda ni entertainment. Dan benda ni bukan semua orang lah. Ni hak mana tak, ni okey lah. Dan people making money daripada benda ni. So orang awam dia tak tahu, dia pergi, dia balik. So okey, nak pergi tak salah, nak dengar orang selawat tak salah apa. Tala'al badru alaina, tak salah. Cuma dakwaan tu, kalau ada orang kata kena lambai tangan pasal Nabi mai, dia kata mai kau nak, mai kau ni, kau ni. Tuan-tuan, kalau Rasulullah betul datang, tuan-tuan lambai tangan kat dia kan, tuan-tuan pergi cak salam elok-elok ni. Kan? Ini bukan Michael Jackson dia tak pentas kan? Kan? Kalau kita hormat orang tu setakat lambai ya? Tuan-tuan jumpa satu orang yang tuan-tuan hormat, tuan-tuan lambai ya? Tuan-tuan apa? Pergi salam. Lepas tu ada orang kata dia kenapa? Kena gambarkan dia terlalu gembira. Tak apalah, macam-macam orang gembira, memang ada orang gembira dapat apa. Tapi gembira hormat orang dengan kedatangan orang tak. Kita gembira terlalu gembira, terlalu sayang. Lalu kita susah. Kita mak kita terlalu sayang, kita balik-balik kita menari depan dia. Orang kata, apa orang terbiat apa amat ni? Saya sayangkan mak, demikian saya luahkan perasaan sayang saya. Orang kata, elok-elok dengan aku, kau tua-tua ni jangan dapat pangai macam ni. So please, ini agama. Akhirnya bukan kita saja, orang akan memahami. Cuba kita bayangkan kita terang benda ni kepada non-Muslim, macam mana dia faham? Saya bukan lagi orang kata, Dr. Mazhar kata tak boleh nak pergi ya. Okay, boy. Saya ada interview dengan Awani mana? Sahabat Abu Ubaidah Al-Jarrah pernah berdoa supaya ditimpa penyakit taun. Apakah ini bermakna kita boleh berdoa supaya ditimpa kesusahan? Tuan-tuan, yang ni tuan-tuan kena dengar elok. Kawan yang tanya ni canggih ya. Abu Ubaidah Al-Jarrah, sahabi, apabila berlaku ta'un Amwas di Syam, ramai puluh ribu orang Islam mati. Dua orang sahabat yang paling terkenal iaitu Muaz dan seorang lagi Abu Ubaidah Al-Jarrah juga mati kerana ta'un. Umar bin Khattab, saya pernah sebut, sangat sayang kepada Abu Ubaidah. Dia mau Abu Ubaidah keluar daripada Syam. Dia hantar surat. Surat dia ditulis, apabila kau baca surat aku ini, sampai surat kau baca, kau keluar segera kena daripada Syam, kerana aku ada benda aku nak cakap dengan kau. Lebih kurang begitu. Tapi Abu Ubaidah dia tahu bukan ada benda. Omar hanya suruh dia nak keluar. Dia keluar daripada Syam. Para sahabat sendiri bincang, apa patut buat apabila negeri kena taun? Sebahagian kata kita patut pergi. Sebahagian kata, Omar kata kita jangan pergi. Kalau kita pergi nanti kita kena taun. Sahabat kata kadar Allah, siapa tak boleh buat apa? Omar kata kita lari daripada kadar Allah kepada kadar Allah. Kerana mereka bincang, sehinggalah Abdul Rahman bin Auf datang membawa hadis Nabi yang dia dengar tentang taun. Idza waqa'a bihi bi ardin fala taqdamu 'alayha wa idza waqa'a bi ardin wa antum fiha fala takhruju firaran minhu. Jika berlaku di satu tempat, jangan kamu pergi masuk ke tempat tu, bumi.
Jika kamu berlaku kamu berada di situ, kamu jangan keluar. Kuarantin. Tu sebelum dia orang ajar lagi, Nabi dah ajar dah. Abu Ubaidah was there. Dia tak keluar, tapi dia tengok semua orang Islam mati. Dia bukan minta, dia cuma satu feeling dia. Tentera mati, semua mati. Dia kata pada Umar, aku tidak akan tinggalkan tentera aku. Ini bagusnya ni, kita nak cari pemimpin macam tu lah. Hampa mati dulu pelan-pelan, aku kena belah dulu ni, jangan cari. Aku tidak akan tinggal. Cuma dia kata, dan sebagian riwayat dia kata, ya Rabb, aina hadhi min hadha. Wahai Tuhan, mana habuan aku daripada ini? Kena tahun ni, mati tahun ni syahid. Mana habuan aku? Dikatakan selepas dia sebut itu, dia tak kena pula. Dia kena. Perkara ini kita tak boleh pergi minta. Dia bukan duduk di luar pergi cari tahun di situ. Itu kita kena beza. Tahun dah ada dah situ, tunggu time dia nak kena. Cuma dia tengok seorang-seorang kena, dia sebut benda tu. Kita asalnya tak minta penyakit mayat kita, dan kita tak suruh cari penyakit macam hadis tadi. Cuma para ulama bincang dua perkara. Kalau kita kena penyakit, kita tak mau pergi berubat, apa hukum? Kita kena penyakit, kita tak mau berubat. Sebahagian mereka kata kalau orang itu boleh redha dengan kadar Allah, qada Allah, dia tak menyalahkan Tuhan, dia tidaklah dianggap sebagai salah. Walaupun majoriti jumhur kata kena berubat, kena Nabi pun berubat. Tapi kalau dia tak berubat, tapi dia sabar dan dia tak susahkan orang ramai. Kok dia susahkan anak dia ke, susah dia seorang-seorang dia. Kalau kita kata wajib berubat, maksudnya bila dia tak pergi hospital, dia berdosa. Itu maksudnya. Tapi kalau dia sabar, khilaf ulama dalam hal ini. Dan manusia dalam pilihan hidup juga sama. Seorang patut jadi zuhud ke, seorang patut jadi kaya? Boleh tak kita jadi kaya? Patut kaya ke patut zuhud? Nabi kata al-bazazatu minal iman. Bazazah, selekeh maksud tak, bukan selekeh kotor, pakai baju biasa, sebagian daripada iman. Tapi Nabi juga kata innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu cantik dan Allah sukakan yang cantik. So kita nak ambil mana? Yang ni pilihan insan. Imam 4 Abu Hanifah tajir, peniaga. Saya pernah cerita Abu Hanifah peniaga. Dia asalnya kerja di pasar. Sya'bi tanya dia, ila aina takhtalif? Engkau selalu ulang-alik ke mana? Dia kata ila suq, ke pasar. Dia kata minal ulama, di kalangan ulama. Dia kata aku tak pergi kat ulama mana, duk pergi meniaga. Umur dia 30. Sya'bi kata pergi belajar agama. Aku nampak padamu tanda yang itu firasat. Engkau boleh jadi seorang yang berilmu. Maksud dia tengok kecerdikan ke apa. Maka dia start belajar. Dia menjadi Hamad bin Abi Sulaiman sehingga menjadi alim. 18 tahun bersama Hamad bin Abi Sulaiman. Oleh kerana dia seorang peniaga, duit ada, pakaian nak buat cantik. Abu Hanifah nak tengok anak murid dia mari selekeh, dia panggil, tak ada duit kan, nak beli baju elok sikit, dia bagi duit. Imam Malik bergaya, orang ada duit. Dikatakan serban Imam Malik sampai 500 dirham. Orang tengok segak baju dia. Minal muru'atil alim, dia kata an yakhtara al-thawbul hasan. Di antara maruah orang alim, pilih baju yang elok, karena dia muncul kat orang. Wa alla tarahul uyun illa bikamilil libas. Jangan sampai mata nampak dia melainkan dalam keadaan baju yang sempurna. Tak boleh macam saya kata orang tokoh agama kan, orang duk dengar mengaji, kita pergi kat dia
pakai plekat perut terborai duk macam tu, duk jawab fatwa tak padan kan. Dia pakai benda yang sesuai dengan dia, pakai suluk jin duduk tu bukan salah kan. Pakai t-shirt bubuh born to be free, kemudian kata mazhab terbahagi pada ni, tak padan dia nak jawab hukum kita tengok. Dia tahan pakai boleh takkan aku pakai tak boleh? Tak. Setiap orang ada standard. Okey. Imam Syafi'i juga orang ada duit. Imam Syafi'i juga hidup dia agak senang. Tapi dia tak sesenang dua imam. Tapi Imam Ahmad dia memilih hidup yang susah. Miskin Imam Ahmad. Dikatakan kasut di kaki dia berbelas tahun baru bertukar. Imam Ahmad pilih, itu kehidupan yang dia pilih. Dia tak salahkan, tapi itu yang dia pilih. Dia kata libas duna libas wa ta'am duna ta'am wa sabru fi ayyamil qalail. Baju yang bukan standard baju, makan yang bukan standard makan, dan sabar untuk beberapa hari dalam kehidupan dunia. Saleh dipilih untuk itu, tak ada masalah. Tapi semuanya mesti mengikut syariat. Kalau enta pakai elok, enta tak sombong, tak takabur, enta infak pergi jalan Allah, itu jalan. Kalau enta pakai dengan selekeh, bukanlah selekeh, dengan biasa, tapi enta dapat jadikan, enta rasa itu lebih mendekatkan enta kepada Allah, enta pilih jalan itu, tak ada masalah. Umar bin Khattab dia tak pergi cium Hajarul Aswad. Nabi pun tak pergi, dia kuat. Umar ni kalau berjalan ramai-ramai, ingat dia naik duduk di atas kenderaan, dia tinggi. Tapi Abdullah bin Umar dia berebut dengan orang ramai untuk cium Hajarul Aswad. Dan orang bertanya Abdullah bin Umar, bapak kau tu tak kena kau? Dia kata, aku dapati hati-hati manusia, perasaan manusia semua cenderung kepada Hajarul Aswad. Aku ingin jadi sebahagian di kalangan mereka. Jadi semua orang ada pendekatan dia. Yang penting semuanya terikat dengan syariat. Sikit ya tuan-tuan, jangan takut. Sewa ni, rugi lah. Menggerak-gerakkan jari ketika tasyahud. Ada dua keadaan. Satu, diamkan. Satu, gerakkan. Dua-dua sunnah. Kalau orang tanya macam asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kita gerakkan. Ada tak fuqaha sebut? Ada fuqaha sebut. Tapi adakah nas yang jelas menyebut ketika tasyahud diangkat jari? Tidak ada. Maka dua keadaan, sama ada diam berterusan ataupun gerak berterusan. Kalau ada orang nak gerak masa tasyahud pun kita tak kata apa, pasal ada fuqaha istinbat. Dia kata mungkin yang gerak tu masa tasyahud, masa syahadah tu. Pun kita, ini masalah khilafiyah dan kita tinggalkan hal itu. Benarkah ada hadis menyatakan setiap juru gambar ke neraka? Takut geng Facebook habis. Tak apa tuan-tuan, ada khilaf dalam masalah ni, cuma saya nak sebut gambar ni, taswir ni ada tak pada zaman Nabi? Gambar yang kita ambil ni hasil kita ke bukan hasil kita? Apa? Imbasan daripada objek yang asal. Okey, saya buat contoh. Kalau kita ada satu borang ataupun surat perjanjian, agreement, kita tanda tangan, kemudian kita putus state, tanda tangan kita ke tanda tangan mesin putus state? Nak basic, nak faham ha? Daripada puan itu juga yang mengubah pandangan Syekh Muhammad Saleh bin Utsaimin.
sign yang ni bukan sign kau, itu sign mesin photostat ke sign kita. Salinan yang asal, bukan kita photostat yang. Okey. Pada zaman Nabi, perkataan yang digunakan untuk orang yang mengukir, musawwir, dan perbuatan ukiran itu, ukiran, lukisan, taswir. Apabila kamera ni, apabila fotograf ni, gambar ni muncul, orang Arab namakan dia musawwir, alat taswir, sama dengan nama yang ada dalam hadis. Lalu sebahagian para ulama menghukum yang ni sama dengan ada dalam hadis. Sebenarnya sama nama, tapi hakikat dalam hadis itu berbeza. Kita berdiri di hadapan cermin, kita lukis gambar kita ke imbasan kita? Imbasan kita. Dia panggil taghyirul musammayat la yughayyirul haqaid. Mengubah nama tidak mengubah hakikat. Sutera, apabila Nabi sebut sutera, Nabi maksudkan apa? Sutera yang hasil daripada ulat. Kalau ada orang buat kain lembut daripada bahan chemical zaman sekarang ni, lembut macam sutera, dinamakan sutera tiruan. Adakah ia sutera? Dia tidak sutera. Walaupun dinamakan sutera, kerana sutera bila Nabi sebut, itu maksudnya. Taswir bila Nabi sebut, yang ukir tu. Kemudian ada perbahasannya lagi lah, bukan taswir yang ni, kerana yang ni bukan kita punya hasil, gambar yang asal. Berkenaan pertunangan, yang mana lebih aula, sama ada menyembunyikan daripada pengetahuan umum ataupun menghebahkan kepada khalayak. Bertunang ni bukan lagi bini kita. Cumanya apabila orang tu ada beberapa keadaan. Apabila kita pinang satu orang, ada beberapa keadaan. Semua pakai pinang kan ni? Pertama, jika kita pinang dia diam, dia tak kata setuju ataupun tak, dia tak balas, bererti hukum syarak yang melarang orang lain pinang dia tidak terpakai lagi. Faham tak? Katalah kawan kita pinang satu perempuan, kita tanya dia jawab apa, dia tak jawab apa, dia diam dulu, dia tak kata apa kat aku. Boleh tak kita pergi pinang pula? Boleh. Kerana Zaid dan Muawiyah telah pinang Fatimah binti Qais. Nabi sebut wa amma Muawiyatu fa sa'luqun la malala. Nabi sebut wa amma Abu Jaham dengan Muawiyah, Abu Jaham. Kemudian Nabi kata kahwinlah dengan Zaid. Artinya dua orang masuk minang sekali. Nabi cadangkan tiga, Nabi cadangkan kahwin yang ketiga. Maksudnya kerana dia tak bagi persetujuan pada mana-mana. Kalau dia bagi persetujuan, kita masuk minang dia, saya nak ambil awak sebagai isteri, dia setuju, saya bersetuju, family dia pun setuju, dia pun setuju lah. Yang tu orang lain tak boleh masuk, haram. Itu haram. Yang tu bolehlah kita nak maklumkan kepada orang, dia telah bersetuju nak kahwin kita, supaya orang lain tak masuk minang lah. Kalau dia diam saja, setakat dia friend kita dalam Facebook, jangan perasaan dia lah. Tuan-tuan, cukup kot. Banyak soalan ni, kita main bulan depan pula. Boleh tak kita baca Quran ketika imam sedang semayang, kita pun pegang Quran sekali? Kita tak perlu. Untuk apa? Kita kena tadabbur dengar yang imam baca. Tapi boleh tak imam baca Quran, dia tak Quran di depan, dia jadi imam, boleh tak? Itu boleh. Kerana di dalam riwayat Bukhari, walaupun hadis tu mu'allaq, dia bukan hadis musnad. Hadis mu'allaq ni hadis yang tak sampai pada standard. Zakwan yang merupakan hamba Aisyah radhiyallahu anha, dia jadi imam pada Aisyah dan dia baca di mushaf. Dia baca di mushaf.
Adakah ada ulama salaf yang tidak berkahwin, dan adakah sunnah berkahwin awal? Pasal apa pakai duk tanya pasal kahwin ya ni? Pertama, ada tak ulama-ulama yang tak kahwin? Tapi ada. Tapi tuan-tuan kena, Ibnu Taimiyah juga tidak kahwin, Al-Imam An-Nawawi tidak kahwin, sehingga disebut dia bagaikan Yahya, nama dia Yahya bin Syaraf, dia macam Nabi Yahya. Tapi kita kena tahu, mereka walaupun tak kahwin, pada zaman mereka ada jariah, wanita yang asal tawanan perang yang kemudian jadi berkhidmat, dan mereka boleh digauli dan disetubuhi bagaikan isteri, anak yang keluar nasabnya sabit. So Ibn Taimiyah masa dia dalam tahanan, dia ada beberapa orang jariah bersama dengan dia, wanita. An-Nawawi juga sebut. Sebab tu kita jangan heran, mereka ni boleh sifatkan wanita, air mani wanita, kemaluan wanita dan seumpamanya dengan detail, kerana mereka ini sebenarnya tahu tentang wanita, cuma mereka tak ada isteri, tapi mereka pernah menggauli wanita. Syekh Abdul Fattah Abu Ghudah memang ada tulis satu buku Al-Ulama Ul-Uzzab, ulama-ulama yang tak kahwin, dia senaraikan. Tapi sebenarnya kalau ditanya saya kahwin ke tak, kahwin lah. Tadi dah timbul isu gay ni. Kahwin lah, dan kahwin sunnah kan. Cuma nak tambah tu sunnah ke tak, tu kemudian kan. Kahwin sunnah, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati. Terima kasih banyak kepada semua yang sudi hadir. Oh, satu soalan, boleh kita solat ghaib seandainya tak sempat solat jenazah? Solat ghaib ada beberapa keadaan. Last question. Solat ghaib ialah solat pada jenazah yang mana tak berada di hadapan kita. Di dalam kes hadis, dari segi hadis, hanya satu saja kejadian yang Nabi pernah solat ghaib, tak ada riwayat lain, iaitu semayang bagi jenazah siapa? Ashamah Najasyi di Habasyah. Riwayat Al-Bukhari. Jadi Nabi kata, matal yaum akhukum Ashamah, ar-rajulu salih akhukum Ashamah faqamu wa sallu. Mati pada hari ini saudara kamu Ashamah, bangun dan salat, lelaki salih. Kerana dia di sana, dia mati, tak ada siapa solatkan dia, di bawah kerajaan Kristian, pengurusannya Kristian. So ulama khilaf. Pertama, mereka menyatakan kita solat bagi jenazah Muslim yang tak disolatkan. Okey, itu sepakat. Sebahagian mereka kata juga disolatkan bagi jenazah tokoh, prominent figure Muslim, misalnya pemimpin Islam ataupun ulama besar, dia meninggal di sana, kita sayang dia ni, kita jauh nak pergi sertai solat tak boleh. Mereka kata kita boleh solat jenazah di tempat masing-masing juga. Sebahagian kata kalau orang biasa tak dibuat, wallahu ta'ala alam. Kalau orang biasa tu ada kaitan dengan kita, secara umumnya mungkin hadis ni boleh dipakai lah. Tapi asal hadis ni kepada jenazah yang tak disolatkan. Kalau sungguh orang meninggal dalam kapal terbang tak pasti gini, kira kalau betul lah, boleh tak semayang ghaib? Boleh tak? Boleh semayang ghaib. Wallahu ta'ala alam. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Allahumma ja'alna jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna shaqiyyan wa la mahruma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.